Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi sekali lagi no. InsyaAllah malam ni tuan-tuan kita sambung lagi no. Kitab Qisasul Anbiya kita masuk bab yang baru. Dan bab ini saya kira tuan-tuan pun tahu dah, iaitu kisah penyembelihan Nabi Ismail AS. Kita tuan-tuan dah tahu dah, kita cuma nak ulang sikit-sikit saja. Dan kita nak tengok di sudut perspektif apa yang Ibnu Katsir tulis di dalam bab ini. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah kekasihnya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim AS ni gelaran dia ialah Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa Kalamullah, bercakap dengan Allah. Ketika Ibrahim berhijrah dari negeri kaumnya, dia meminta kepada Tuhannya, hendaklah kiranya dia berkenan mengurniakan kepadanya seorang anak yang soleh. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, iaitu Ismail. Dia ialah putera yang pertama kali lahir di awal usianya ketika memasuki 86 tahun. Maknanya Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail, umur Nabi Ibrahim masa tu 86 tahun. 86 tahun. Namun terdapat perbezaan dalam kalangan para ahli agama. Tetapi ada perbezaan lah. Dalam kalangan para ahli sirah ni mengatakan mungkin bukan 86, sebab ada hadis yang lain riwayat Bukhari. Nabi Ibrahim AS dia berkhitan sunat umur 80 tahun. Tu hadis Bukhari. Tapi kalau kita nak lihat kepada riwayat itu, dia tak bercanggah, sebab berkhitan bab yang lain, ini dapat anak bab yang lain. Tetapi memang menjadi perselisihan. 86 itu dapat Nabi Ismail ke, dapat Nabi Ishaq ke? Sebab Nabi Ishaq memang ada dalil Quran, yang Nabi Ibrahim dapat ketika mana Nabi dapat Nabi Ishaq ketika mana Nabi Ibrahim dah tua dah. Jadi itu menjadi perselisihan dalam karangan ulama. Hab cakap tak minum ni ni minum dulu. Baik. Dan ni saya bawa penterjemah tuan. Baik. Tak apalah. Tapi dia itu memang menjadi perselisihan. Baik. Saya lebih kepada pendapat yang sebelum tu lagi, tak sampai 86 tahun. Itu biasa tuan. Dalam perbahasan ilmu hadis, dalam bab khilaf ni kita dah cerita dah. Bila berlaku dalam istilah ilmu hadis, kita bincang benda ni dalam bab dia panggil apa tau? Mukhtalif hadis. Hadis yang ada ikhtilaf, yang kalau dia sama-sama kuat, dua-dua sangat kuat, kita panggil muttarib. Muttarib macam hadis bismillah dalam Fatihah tu, nak baca kuat kan nak baca pelan, dua-dua kuat. Yang kata pelan pun kuat, yang kata kuat pun kuat. Akhirnya kita meraihkan. Dan kemudian ada hadis bila mana dia berselisih lagu tu, kita dah pernah cerita sebelum ni. Kalau hadis ni perawi ni lemah, dia berselisih dengan perawi yang kuat, hadis yang lemah ni jadi mungkar. Mungkar ni bukan dia suruh buat mungkar, dia munkar, M-U-N-K-R. Kalau hadis ni kuat, berselisih dengan yang ni pun kuat juga, dia jadi syaz. Kalau yang ni sangat kuat, yang ni pun sangat kuat, tak ada ruang dah, muttarib. Okay, baik. Jadi kaedah ulama bila berselisih itu, dia akan cari macam mana nak jamak. Jamak ni antara yang pertamanya ialah tengok nasih mansukh, yang menamai dulu, yang menamai kemudian nak lihat kepada tafsir makna. Yang kedua, yang ketiga, apa lagi, ni kaedah nak jamak lah. Ada beberapa kaedah nak jamak, melihat kepada syarah dan tafsir makna perkataan tertentu. Kemudian bila tak boleh, barulah kita tarjih. Tarjih ni pilih salah satu yang lebih kuat. Tak boleh juga, last sekali tawakuf. Okey, baik. Saya bagi contoh.
Boleh tak? Contoh sikit sambil-sambil kita mengaji ni. Hadis daripada Anas bin Malik cerita, kan Rasulullah SAW atau kama qala, kan Rasulullah SAW yatakhattam, Nabi pakai cincin tangan kiri. Jari ini, Anas bin Malik sebut ala haza, yang ni, tunjuk yang ni. Nah. Jari kelingking tangan kiri yang ni. Okay? Kerana apa? Kerana Nabi dalam hadis tu kata kerana Nabi akan guna cincin tu sebagai cop. Sebab para penguasa Rom dia tak terima any risalah bila khatam tanpa ada cop. Dia tak terima risalah apa yang ada cop mohon. Kalau main hantar surat kat dia tak ada letterhead, tak ada cop ni, dia tak terima. Maka Nabi buat. Maka kata Anas bin Malik, sebab Nabi pakai tangan kiri kenapa? Kerana duduk di tangan kiri, nak cop tu tangan kanan. Ambil cop. Namun ada hadis yang lain, Jabir bin Abdullah riwayat kata Nabi pakai tangan kanan. Kuat, yang ni kuat, yang ni kuat. No? Tapi Imam Bukhari dia tarjih hadis Jabir bin Abdullah ni, dia kata fi hadzal bab hadzal hadis asah. Dalam bab ni dia melihat hadis Jabir lebih sah. Lebih kuat, bukan lebih sah, lebih kuat. Lebih kuat bukan bermaksud hadis Anas lemah. Kuat juga. Tapi Imam Bukhari melihat kepada perawi. Tuan-tuan, saya ulang. Imam Bukhari melihat kepada jalur perawi dan dia meriwayatkan Jabir bin Abdullah ni, dia kata di sudut perawi aku nampak hadis Jabir tangan kanan ni lebih kuat. Dengan beberapa sokongan hadis yang lain pada Aisyah yang Nabi suka mengutamakan kanan dan sebagainya itu. Tapi itu bab lain. Tapi dalam bab riwayat para rijal, para perawi ni, okey, depa ni lagi strong. Stronger than this narration, macam tu orang putih kata. Tak bererti hadis ni salah. Sebab bukan salah hadis, salah kadang-kadang seorang dua atas ni yang kurang ingatan ke apa ke yang menyebabkan dia kurang markah. Yang ni markah lebih sikit. Imam Bukhari pun begitu, hadis ni bukan palsu, bukan lemah. Dan kebanyakan yang lebih masyhur orang akan rujuk yang ni lagi. Okey, baik. Datang Ibn Qayyim kemudian dia kata kedua-duanya betul, kerana pada masa tertentu Nabi akan pakai belah ni dan sahabat tengok masa tu dia kata belah kiri. Ada maka dia riwayat belah kiri. Pada masa tertentu ada sebab tertentu Nabi pakai belah kanan, maka sahabat yang tengok masa tu maka dia kata belah kanan. Maka sahabat kata ada time memerlukan Nabi pakai belah kiri, Nabi pakai belah kiri. Ada masa Nabi pakai belah kanan, Nabi pakai belah kanan. Bahkan jari ni pun. Mula-mula jari ni kan, masa kurus sikit tu. Hadis Ali pun ada tentang cincin Nabi SAW. Maka itu kaedah dalam berinteraksi dengan hadis. Tadi sebelum saya mai sini, ada orang tanya pasal hadis bintang Suraya. Hadis tu Musnad Ahmad. Nabi kata bila timbul bintang Suraya ni hilang segala penyakit. Tak silap saya hadis tu glamour di musim Covid baru ni. Hadis tu kita kena tengok kepada hadis-hadis yang lain baru kita faham. Sebab kalau kita tengok satu hadis tu saja, bintang Suraya ni dia timbul masa permulaan musim panas. Dalam bahasa Jepun dia panggil apa? Subaru ke nama dia. Jadi kalau kita pegang zahiri hadis tu, timbul bintang tu, penyakit kita tak hilang, maka kita akan katakan tak betul ya Nabi kan. Sebab tu dalam kaedah itu kita kena tengok hadis-hadis yang lain dalam nak menjelaskan apa makna bintang Suraya ni. Kaji, bukan saya kajilah, kita baca ya. Ulama kaji ni rupanya dalam bab yang lain ada link antara bintang Suraya tu dengan buah-buahan. Antara hadis Abdullah bin Umar mengatakan kami kalau nak beli buah-buah di Madinah ke Mekah, saya tak ingat, di Hijaz lah, kami akan pastikan ada timbul bintang Suraya dulu baru kami beli. Tu ada beberapa hadis yang lain yang lebih kurang begitu, yang para sahabat kata kami zaman kami ini nak pilih buah, nak beli buah yang nak makan, nak sihat ni, kami akan tunggu sampai timbul bintang Suraya. Di dalam syarah Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari disebutkan syarah hadis ni, Imam Ibn Hajar menyebutkan perkataan penyakit dalam hadis pertama Musnad Ahmad tu yang dia panggil Allahumma salli ala Muhammad, al-aqatu macam itulah sorry,
Dia ada saya tak boleh, saya takut silap, tak boleh hadis. Saya tengok boleh nak al-anqahu, seingat saya. Perkataan tu maksudnya penyakit lah. Tapi penyakit ni banyak ayat yang lain yang sebut sakit, macam apa nama ni, alamin itu pedih, kepedihan. Saqim pun sakit, marid pun sakit, ya. Jadi perkataan al-ahatu, perkataan al-ahatu tu kata Ibnu Hajar penyakit, tetapi dia khusus kepada penyakit kepada pokok, bukan penyakit kepada orang. Maka hadis Nabi dalam Musnad Ahmad itu bila mengatakan datang bintang suraya, maka terangkat semua penyakit itu, maksud terangkat penyakit-penyakit kepada pokok. Sebab apa kita boleh dapat penjelasan macam tu daripada hadis-hadis yang lain, yang bila para ulama kaji susun balik, ada link, ada connection, maka dia kata oh rupanya penyakit kepada pokok. Jadi sebab tu para sahabat nak beli buah-buahan, dia akan pastikan mai musim tu. Ini di Hijaz lah, bukan di tempat kita. Dia akan pastikan musim tu dulu baru dia beli. Bukan bermaksud musim lain pokok semua tak sihat, sihat aja, cuma nak betul-betul yang terjamin kualiti dia masa yang tu. Jadi maksudnya itu konsep di dalam kita nak orang betul kita deal dengan hadis. Walaupun perkataan itu kita rajin jumpa, tapi kena tengok syarah juga. Kalau tidak kita akan jadi keliru. Maka sampai umur tertentu Nabi Ibrahim dapat mimpi, kan? Mimpi nak sembelih anaknya Nabi Ismail. Baik. Pada ketika Ismail membesar dan dalam keadaan umur mampu mengerjakan pekerjaan yang membantu ayahnya, maka pada ketika itulah Nabi Ibrahim bermimpi bahawa dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih puteranya Ismail. Di dalam persoalan ini, di dalam persoalan mimpi para nabi, dia ada bab. Mimpi para nabi, ada bab khusus mimpi para nabi. Terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, hadis yang marfu'. Marfu', ingat, bila kata marfu', maknanya hadis itu sampai kat Nabi terus, sangkut sampai kat Nabi. Qala Rasulullah, tu hadis marfu'. Kalau daripada sahabat kata kunna Rasulullah, ada ulama kata marfu', ada kata yang tu sekadar mauquf. Tapi yang jelas mauquf ini sahabat kata. Sahabat kata kenapa jadi hadis juga? Pasal sahabat tak kata kalau tak melihat Rasulullah. Sahabat tak buat kalau Rasulullah tak buat, maka jadi mauquf. Tapi kalau sampai tak Rasulullah yang kata, Rasulullah yang buat, dia marfu'. Tinggi ya. Baik. Maka kata Nabi, mimpi para nabi itu ialah wahyu. Ini Ibnu Abbas riwayat. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Baik. Ubaid bin Umar juga mengatakan perkara yang sama. Namun terbit persoalan. Mimpi para nabi itu wahyu, wahyu yang lagu mana? Adakah wahyu yang bersifat yang kita duk buat, kerjakan dalam Quran apa semua ni? Kata Ibn Ashur, mimpi para nabi wahyu yang bukan berkaitan syariat. Misalnya Nabi mimpi Aisyah 3 kali sebelum nikah dengan Nabi. Siti Aisyah kan Allah perlihatkan kepada Nabi. Kalau ia jadi syariat, maka akan datang wahyu yang lain untuk membenarkan mimpi itu. Kita nak jumpa dalam Quran, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram ila akhir ayat tu. Ya Allah kata membenarkan mimpi Rasulullah itu yang kamu akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Kamu akan membotokkan rambut kamu semua tu kan, surah Al-Fathu tu. Mana mimpi Nabi dan Allah akan benarkan, dan ayat Quran turun untuk membenarkan kalau dia berkaitan dengan syariat. Jika tidak, dia akan kekal dalam hadis dan dia cerita macam Nabi cerita. Nabi cerita diperlihatkan wajah Aisyah dalam mimpi 3 kali dan sebagainya. Jadi mimpi para nabi ialah, kata Ibn Ashur, mimpi itu wahyu tetapi bukan jadi syariat yang kita duk pakai ni. Baik. Adapun mimpi para ulama ialah, kata Nabi, ar-ru'ya salasa. Mimpi ada 3. Busyra minallah, yang gembira itu daripada Allah. Yang kedua, rajulun yuhaddis bihi nafsahu. Yang kedua, mimpi itu kategori kedua kata Nabi, lelaki. Rajulun ni bukan lelaki lah, tapi dalam konteks ini bermaksud seseorang. Walaupun perkataan rajulun lelaki, tapi makna konteks mana seseorang
an individual, macam tu bahasa Inggeris dia, yang selalu mengidamkan sesuatu tu tak dapat, dia akan masuk dalam alam mimpi dia. Itu kedua. Saya ingat bahasa kita kata apa? Igawan. Kan? Igawan, teringat sampai dia mimpi lah. Okay. Yang ketiga, kata Nabi, mimpi yang menakutkan, yang menyedihkan, allati yakrahuha, yang dia benci, yang dia takut, yang dia tak suka, kata Nabi. Kama qala. Yang tu kata Nabi minasyaitan, itu daripada syaitan. Yang bukan takut yang macam macam mana, takut yang macam main gempak, kata nak kemat ke, banjir besar ke apa, bini mati ke apa macam tu. Yang point dia macam ni, yang dia tak suka, yang dia benci. Kalau dia mimpi itu menakutkan tetapi sebagai hidayah, peringatan kepada dia, tak apa. Ini yang dia benci. Itu perbezaan dia tu. Kata Nabi, kalau dapat mimpi yang nombor 3 tu, falyaqum, bangun, wal yusal, dan solat. Bangun dan solat, cukup. Jangan cerita kat siapa-siapa, Nabi kata. Bila kita cerita, jadi pasal lah. Jadi pasal. Itu cerita mimpi. Baik. Lah orang banyak duk cari, duk cerita pasal kemat. Kemat ada 2. Kemat besar, kemat kecil. Semua orang tahu. Sebenarnya semua orang tahu. Kalau kita tak jumpa kemat besar, kita pasti jumpa kemat kecil, iaitu mati. Mati ialah kemat kecil kita. Kita akan hadapinya. Berapa ramai orang kalut bercakap pasal kemat besar, dia lupa mempersiapkan diri dia untuk kemat kecil. Sedangkan kemat besar belum tentu kita jumpa. Bahkan kebanyakan hadis sebut kemat besar yang kata al-qari'ah mal-qari'ah, yang yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, itu berlaku kepada orang kafir. Sebab orang beriman ni akan ada angin ambil dulu roh, kan? Itu semua orang tahu tu. Jadi yang timpa-timpa apa semua ni orang kafir. Kemungkinan besar lah kita tak jumpa. Tapi yang pasti kita jumpa kemat kecil. Tapi berapa ramai orang hari ni dia bercakap pasal kemat besar. Saya pun sekali dulu banyak suka bercakap, tapi bila lama-lama saya fikir saya pun kena kontrol sikit dah. Kita kena banyak bercakap pasal kemat kecil. Bukan tak cakap langsung kemat besar, bukan, cakap, tapi takut sampai kita terlupa kemat kecil ni yang pasti kita akan jumpa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Mati. Dan kematian dia memang tazkirah. Tambah-tambahan, kalau kematian berlaku kepada jiran, adik-beradik terdekat, kita akan rasa dekat semua. Saya baru kemarin dulu abang sepupu meninggal. Kita rasa lah, rasa. Bukan kata kita tak rasa, tapi bila sekali-sekali tu demai kat orang dekat, kita rasa dekat semua, kan? Betul, kita kena ziarah orang mati. Mak saya kata dulu, zaman-zaman 80-an, 70-an dulu, dengar orang mati di kampung, kenal ke tak kenal ke, adik-beradik ke tak adik-beradik ke, mesti pi punya. Saya tak tahulah, saya tak beranak lagi, dia betul ya, betul. Mesti pi, dengar orang mati mesti pi. Lah tak macam tu dah, kata. Lah kalau kenal baru pi, adik-beradik baru pi. Dulu kalau kita meninggal mayat, kata nak tunggu jaga malam, orang kata kan, nak tunggu simpan esok. Malam tu penuh orang kampung kat berjaga. Kenal ke tak kenal ke, dengar orang mati mesti sampai. Lah tak macam tu. Lah kena kenal dulu, kena kawan-kawan ke adik-beradik ke, baru pi, kan? Tak apalah. Tapi kira hebat lah, ikhwah orang dulu tu hebat. Baik. Maka mimpi para nabi, kata Ibn Ashur, bukan syariat, tapi dia wahyu. Baik. Yalah. Nabi tak cakap apa pun illa wahyu yuha, kan, berikan wahyu pada Nabi. Nabi tak buat apa pun, berikan pada wahyu. Baik. Okey. Peristiwa itu merupakan ujian dari Allah terhadap kekasihnya Ibrahim, iaitu perintah untuk menyembelih anaknya yang soleh yang lahir ketika Ibrahim sudah berusia tua. Setelah sebelumnya dia diperintahkan untuk menempatkan putera dan ibunya, yakni Ismail dan Hajar, di negeri yang sunyi. Bermaksud peristiwa ini selepas itu. Baik. Maka inilah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kenapa Allah angkat Nabi Ibrahim pada kedudukan yang sangat tinggi? Kerana Nabi Ibrahim terima ujian pada setiap tahap hidup dia. Dia kecil, dia kena berhadapan dengan ayah dia, yang buat berhala. Ada kata pak menekan, ada kata ayah, tapi ialah bapak lah. Lepas tu dia membesar remaja, berhadapan dengan orang kampung dia. Dia ada cerita dah. Besar lagi berhadapan dengan Namrud, peringkat federal. Besar lagi berhadapan pula dengan
apa nama ni, Raja Mesir yang nak ambil bini dia. Lepas tu dapat bini pula. Masa bini tu dapat bini tu, ujian lagi tak ada anak. Lepas tu berhadapan dengan Raja Mesir pula nak ambil bini dia. Lepas tu dapat isteri 2 orang. Ada isu juga yang kita cerita sebelum ni tu, yang Sarah terasa hati sikit tu, terpaksa pergi hantar pula Hajar piduk jauh. Tu lepas dapat anak kena tinggal jauh pula, kan? Lepas tu bila dapat anak pula, anak tu pula soleh, baik, taat, kena sembelih pula. Apa jua arahan, kalau ia benar datang daripada Allah, maka sami'na wa ata'na lah bagi Nabi Ibrahim. Dia buat, dia tak peduli. Tapi siapa dia? Nabi Ibrahim jelas daripada Allah. Kita tiba-tiba mimpi malam, nampak satu Tok Syekh mai kata muka jernih, kata sembelih anak hang, jangan duk bangkit pergi buat. Pasal setan boleh merupa apa pun. Setan boleh merupa apa pun. Duduk tak mau berdiri macam tu. Minum duduk. Baik. Maka dia mimpi sembelih Nabi Ibrahim, maka dia kata kepada anak dia, Nabi Ismail, kan? Inni ra'aitu fi manami an azbahuka. Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih hang. Apa pendapat hang? Maka kata Nabi Ismail, buat ayah. Ayah akan pasti, kalau daripada Allah, ayah buat saja. InsyaAllah saya ni orang sabar, buat ayah. Ini Nabi Ismail muda lagi, tapi dia sampai tahap tu dia ada. Baik. Okey, saya nak cepat-cepat sikit ya. Saya nak pergi kepada, nanti dia akan bincang bab kambing tu. Baik. Kata anaknya, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia menjawab, wahai bapa aku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah kamu akan mendapatiku akan termasuk orang-orang yang sabar. Baik. Okey. Ada yang berpendapat bahawa Ibrahim membaringkan anaknya seperti dibaringkan haiwan sembelihan, iaitu dengan meletakkan pipinya menempel di atas tanah. Ibrahim menyebut asma Allah, bertakbir, bersaksi dan menyerah kematian anaknya sepenuhnya kepada Allah yang memegang autoriti kuasa segala perintah. Ketika Nabi Ibrahim membaringkan anaknya, dia tak tahu pun, dia tak ada lah hati dia pun kata, ni mesti Allah tolong yang sat lagi, yang ni mesti saja ni nak test. Tak. Katakanlah kalau mati, matilah. Kalau Allah suruh korban, korbanlah. Kalau Allah kata mati, matilah. Kalau aku nak tengok anak aku lagi nak putus tengkok ni, for the sake of Allah aku buat. Sebab tu Nabi Ibrahim, Allah angkat kedudukan dia sangat tinggi. Sebab apa sahaja yang Allah suruh, buat. Bukan kata duduk kata hati, tak apa, yang ni lagi mesti Allah nak test saja ni, aku sembelih lagi mesti ting tukar benda lain. Tak, dia pun tak tahu. Maknanya dia serah terus pada Allah. Apa nak jadi lepas ni, jadilah. Itu makna redha. Redha bukan benda yang kita kena paksa mulut kita untuk cakap. Tak apa, ambil aku redha. Kata tu hati tak redha, tu duk teringat. Redha bukan sesuatu benda yang kita wajib sebut lepas kita kena. Tapi dia akan main rasa tu bila kita ada syukur dan cinta kepada Allah. Bila kita cinta kepada Allah, apa jua yang datang daripada Allah indah belaka. Sakit yang kita rasa indah. Sebab tu dalam hadis lain Imam Nawawi susun di dalam bab sabar dalam Riyadhus Salihin, hadis di Bukhari. Sabar ialah sabar yang paling tinggi darjat dia ialah sabar yang ketika mana mula-mula kena kita sabar. Yang tu sabar yang the best, kata Nabi. Hadis tu panjang, yang Nabi tengok seorang perempuan duk teriak atas kubur. Hadis tu lah. Perempuan tu kata pilah. Perempuan tu kata kat Nabi, ilaika anni, alaika anni, pilah, duk jauh pada aku. Duk main tegur orang supaya macam hang tak rasa betul lah kan. Nabi tegur dia, kau sabar. Dia tak kenal Nabi. Dia kata pilah, duk jauh sikit. Lepas tu dia terasa. Maka Nabi pun pi. Itu sahabat dia kata, kau tahu tak siapa tu? Tu Rasulullah tu. Boleh terkejut. Lah Nabi aku tak tahu. Baru dia pergi balik kat Nabi. Jemaah ya Rasulullah, saya minta maaf lah, kau tak tahu kata ni Rasulullah. Kalau pemimpin Malaysia tak apalah, TV3, TV7, Astro semua kaya dah. Nabi. Mungkin zaman tu ada yang tak kenal, ada yang tak tahu. Ulama bincang juga ni, kenapa perempuan tu tak tahu. Adakah dia orang luar baru pindah Madinah dan sebagainya. Ada perbincangan yang panjang. Tapi pokoknya dia tak kenal. Ilaika anni pi. Lepas dia kata dia minta maaf gitu, maka Nabi tak layan. Bukan tak layan, Nabi tak layan yang dia kata saya minta maaf, saya tak perasan tu. Sebab
Nabi tak mau banyak takap pasal diri personal. Nabi nak fokus yang utama, yang pasal teriak tadi tu. Maka Nabi kata sabak yang paling the best ialah sabak yang mula-mula kena, sabak yang tu the best. Tuan-tuan balik rumah sekejap lagi, turun pergi di dapur, nak jalan tersepak, jari kelingking tersepak kaki meja. Sakit dah. Sakit. Jari kelingking tu kan tersepak bucu ni. Kena tu alhamdulillah. Mula-mula kena tu. Yang tu makna tu contoh paling mudah saya bilang tuan-tuan tu. Dia sepak bodoh punya bangku tak. Dia kena alhamdulillah. Hak mula tu tuan-tuan dapat yang tu memang tingkatan iman yang paling tinggi. Bukan kata yang tu saja, ni contoh paling dekat saya nak kata mula kena. Sebab setengah orang dia kena tu dia tak sabar, lepas tu dia sabar. Ya tak? Dia naik kereta, orang keluar tak bagi simpak, tak bagi signal, dia maki dulu. Lepas tu dia astagfirullahalazim. Kan? Bagus, tapi hak mula tu dia tak dapat. Ni Nabi kata yang the best hak mula. Kita cuba buat. Saya pun tak sempurna kan. Biar kerja bagi-bagi kata orang lah kereta tu. Ya. Tapi yalah, bila kita duk mengajar kita kan aku pun nak kena berubah juga. Kadang-kadang dia tak boleh dia tak boleh control. Dia sebenarnya hati kita lah, saya sendiri pun lah kena ubah. Baik. Istighfar cepat-cepat dia lega. Tak bawa ke mana benda tu. Saya baru cerita lagi ni, tak main sebulan cerita pula. Saya baru ni saya balik, saya lalu kot Mengkuang. Kalau ada orang tengok video ni, kan kampung Mengkuang kan tu banyak jalan shortcut keluar ke Mengkuang Dam tu kan, kampung tu lah. Masuk ke Makapah tu kan. Masuk tu keluar ke sekolah rendah Mengkuang tu. Selisih dengan satu pakcik ni, dia naik kereta. Dia main laju, saya pun tak apalah, saya tengok orang tua, saya pun pergi tepi sikit. Dia main laju, main kat saya, dia buka tingkap, dia jegil macam marah tu. Saya kata orang tua ni aku bagi ke jalan kat hang dah laju. Kita jadi hati-hati main. Betul dia berhenti lagu nak main marah kita, lagu macam nak ajak lawan ni. Saya pun tak kata apa, saya pun tutup tingkap. Mula saya buka tingkap awal habis. Tak boleh saya tutup tingkap, jadi merepek saya berjalan. Sambil saya duduk jalan tu, dia pun pergi lah. Saya tak layan provoke dia kan. Setan duduk bisik. Hang bukan salah, dia yang salah. Kan? Awak hampir balah yang ni. Hai makan cekak orang tua ni kata kan. Tengok cara tu macam 65 dah. Makan cekak. Setan duduk bisik ni. Tu malaikat pula main kot kata, sudahlah hang duk mengajar orang tak boleh. Kita betul kita salah, kita sabar. Selesai. Tapi bila saya fikir-fikir balik, betul ya, habis gitu. Kan? Habis gitu, saya tak ada masalah apa. Teringat dekat simpang tu, lepas tu saya balik rumah lupa. Katalah saya ikut amarah, saya turun kereta, tak selesai tuan-tuan. Saya buh dia sedar, dia buh saya sedar. Kena pula dia ada stroke ke macam mana ke, jatuh pula, anak dia main cari saya pula. Dia panjang. Saya fikir, tak rugi sebenarnya kalau kita sabar. Habis. Saya pun tak ingat dah muka pakcik tu macam mana. Kerana tuan-tuan mah. Bukan ni di Mengkuang tu. Saya pun tak ingat dah muka dia, tak ada dendam, tak ada apa. Habis selesai sudah. Jadi tak, sebenarnya setan tu dia nak main cucuk masa tu bukan lama mana 30 saat. Kalau kita sabar yang tu, dia pun lalu, kita pun lalu, habis. Selesai. Jadi yang tu tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak jatuh ni sebab 20 saat ni lah. Betul tak? Kita nak jatuh ni tuan-tuan sebenarnya 20 saat ni. Antara kita nak maintain, nak naik iman kita ataupun kita nak terjerumus ke bawah, dia dalam within 30 saat ni. Nak terima rasuah, offer. Hang tolak masa tu dia keluar habis. Kan? Betul kan kita tak ada, kita segan lah. Hak tu. Orang offer kita apa-apa, kita pun tak apa-apa. Dia pun tak offer dah. Sudah. Maksudnya ni, sebenarnya ujian kita dalam hidup kita 24 jam ni, yang kita nak kena test yang tu ni kadang 30 saat ya. Bukan lama mana. Nak lepas yang tu ya. Tapi Nabi Ibrahim setiap peringkat umur dia, Baik tuan-tuan sambung As-Sa'di dan juga ulama yang lain berkata, Ibrahim ketika menggoreskan, iaitu dia gesekkan pedangnya pada lehernya, maknanya bukan saja tak dah gesek dah, tetapi tidak melukai sedikit pun. Ada yang mengatakan dijadikan lempengan logam di antara pedang dan lehernya. Wallahu a'lam. Kata Ibnu Katsir, pada zaman dia dengar ada ulama syarah kata antara pedang Nabi Ibrahim dengan tengkuk Nabi Ismail tu macam ada logam. Tapi dia kata wallahu a'lam, tak ada rujukan. Ada ulama sebut. Baik.
Baik. Lalu Allah berfirman, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Bala ni ujian lah, ibtila, bala. Baik. Wa fadainahu bidzibhin azim. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu yang tuan-tuan pun tahu tu. Baik. Menurutnya peristiwa tersebut jelas merupakan ujian. Allah menggantikan putranya dengan sesuatu yang lebih mudah dan lebih membahagiakan Ibrahim. Menurut jumhurul ulama, yang masyhur pengganti itu ialah kambing putih yang bermata hitam, yang mempunyai tanduk yang besar. Tiba-tiba Nabi Ibrahim melihat kambing tu duduk bawah tu dah, duduk dalam keadaan terikat dah. Baik. As-Thawri berkata dari Abdullah bin Usman bin Kaisam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, iaitulah kambing yang digembalakan di syurga selama 40 musim. Kambing itu ialah kambing daripada syurga yang diternak di syurga tu 40 musim lamanya, kambing tu. Tapi ni bukan Nabi, ni sahabat kata, Ibnu Abbas kata. Bukan, Sa'id bin Jubair kata. Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas kata kambing itu ialah kambing yang dikorbankan oleh putera Adam dulu. Siapa? Habil. Ingat Habil. Dua orang kan, Qabil, Habil. Saya ingat Qabil, Habil. Habil, saya ingat hang baik. Habil, hang baik. Habil, saya ingat itu. Apa? Lagi keliru. Qabil baik. Qabil ni ingat qabih, buruk, jahat. Habil, hang baik. Habil yang baik. Dia korbankan kambing dia yang sihat, yang gemuk, untuk bila Nabi Adam minta dua-dua orang nak ada korban kan. Seorang ada korban sayap-sayap yang dah rosak, seorang ada korbankan lembu yang paling the best untuk Allah. Sebab tu kita nak infak apa pun, bagi yang baguslah, bagi yang kita bagus. Seeloknya infak apa pun bagus, tetapi yang paling sempurna benda yang kita paling sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak sempurna kebaikan tu dapat dah, tapi sempurna tu bila yang paling kita sayang tu lah yang kita bagi. Yang paling kita sayang tu yang kita bagi. Tak semua orang mampu. Kita pun mungkin tak mampu. Tak adalah sampai tahap orang teguk kereta elok kita bagi kereta, tidak. Tapi at least benda yang kita mampu, macam orang kata, lawa jam, kita cakap jam ni aku mampu ni, tak aku sayang. Try sekali bagi, tengok kot lah. Nak dapat kesempurnaan kebaikan tu, mana tahu yang tu jadi syafaat kita kat akhirat nanti. Cuba buat sekali. Tak adalah sampai kereta, rumah tu, rumah cantiknya, nak ambil rumah, tak payahlah kan. Kalau sampai tahap tu kira dahsyat lah. Tapi maknanya kalau benda yang kita sayang, cuba sekali tuan-tuan. Saya bagi kat tuan-tuan tips paling mudah lah, yang saya pun duk buat, yang saya rasa kita boleh buat yang ni. Kita duk makan nasi kadang-kadang, duk perisikan, ada part yang sedap ni, ketam contoh, ketam lah. Ketam ke, kan nak dapat payah sekali-sekali dapat, ni sedap ni. Ikan termenung goreng ke apa ke, perisi makan. Tapi ya tuan-tuan pun faham kita nak makan ikan, kadang ada yang yang ni sedap di sini. Masa tu kucing kai. Masa tu kucing kai. Aku nak bagi hak tak elok lagi ke, aku nak bagi hak paling aku sayang nak masuk mulut ni. Bagi hak tu. Yang tu sebagai latihan ni. Sebagai latihan hati kita. Ke depan kita akan buat lagi besar, insya-Allah. Mula nak latih kita, yang ni aku nak sekali. Tak apa bagi. Yang tuan-tuan cuba amal yang tu tuan-tuan, insya-Allah dia akan latih kita. Akhirnya kita akan rasakan dunia dan seluruhnya ini hanyalah hidangan yang murah atas meja kita, yang kita akan makan cuma bila kita lapar, dan bukan untuk kita nikmati selama-lamanya. Bukan. Kena azan kan, sambung lah. Sambung lah. Sambung lah, saya sambung baik. Mana anak saya? Dah. Baik. Dia tak mau duduk belakang, dia duduk depan. Minta maaf. Baik. Okey. Kata Mujahid, kambing. Okey, kambing tu kata Ibnu Abbas, kambing Nabi Adam punya anak, Habil. Mujahid kata peristiwa tu berlaku di Mina. Ubaid bin Umair kata Nabi Ibrahim sembelih tu dekat maqam Ibrahim. Tempat maqam Ibrahim tu, tempat maqam apa dia? Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri masa nak letak Kaabah tu. Bukan Nabi Ibrahim duduk situ. Baik. Cuma di sudut istilah orang bincanglah kenapa kubur para nabi dan para ulama panggil maqam.
Ada perbincangan kenapa tempat berdiri. Ada perbincangan dia. Baik. Tapi yang ni best. Dalam persoalan ini banyak asal yang mensumberkan Israeliat. Sedangkan di dalam Quran, ayat yang jelas peristiwa tersebut adalah ujian dan sudah cukup jelas dan memadai. Itu kata Ibn Katsir. Sebenarnya cerita-cerita yang bincang kambing tu warna apa, mata dia warna apa, tengkok dia besar mana, tanduk dia besar mana, tu semua tu Israeliat. Israeliat, akidah kita, pemahaman kita para penuntut ilmu seperti mana yang diajar oleh para ulama. Saya cuma sampaikan saja. Ibn Katsir juga sebut dalam bab paling awal. Ibn Katsir kata apa? La nusaddiq wa la nukadzib. Selagi mana dia tak berselisih dengan akidah dan dia juga tak tahu salah, tak tahu betul, kita tak kata salah, kita tak kata betul. Kalau dia confirm salah, berselisih dengan Quran hadis, yubayyinul ma'qul yukhalliful manqul, dia berselisih dengan sabda dan firman, berselisih dengan syariat kita, maka kita tolak. Kalau tak berselisih, yang tu kita tak tolak, tak terima, tengah-tengah. Ya. Sebab tu dalil hadis Nabi kata yuhaddisu an Bani Israel wala haraja. Boleh ambil cerita-cerita Bani Israel, cuma kena hati-hati. Baik. Maka kata Ibn Katsir, adapun dalam bab ni jangan terlebih-lebih lah pergi bincang kambing mana, keturunan mana. Bukan apa, saat lagi akan ada orang ambil kesempatan. Orang nak menyinggau, dia tanya, yang betul tak ni kambing ladang kambing ni kambing yang Nabi Ibrahim punya bakar tu, betul? Dia jadi sepan ni kayu kapal Nabi Nuh tu lah. So ingat nak kayu tu dia gokor. Sekarang saya pun minum dah. Zaman sekolah menengah dulu, sekolah rendah sakit, orang main rendam dan jawab, kita minum. Kita pun minum. Kawan tangan daki pun kita tak tahu. Lepas tu kita sakit, kita pergi marah. Kita tak apa agama ajak kayu Nabi Nuh ni sakit. Rupanya bukan sakit kayu Nabi Nuh. Jari member kita tu dah daki. Bahasa tu Ibn Katsir kata memadai seperti mana Quran ajak, cukup. Kalau nak study, nak tahu saja tak apalah. Tapi sampai nak pergi bincang, nak pergi cari kambing jenis mana, ada tak kambing itu semua tu, tak payahlah. Memadai, cukup kita tahu. Tu saya suka yang ni. Ibn Katsir saya suka yang ni. Dia bagi juga, lepas tu dia nasihat. Baik. Cukup memadai. Sebab Bani Israel yang jadi rumit dekat mereka, pasal mereka duk tanya banyak lagu ni. Kan, bila Nabi Musa dah kata dapat lembu sudah, dia kata lembu jenis mana, tua ke muda, warna apa, jenis lagu mana, panjang. Jadi Quran kata benda jadi rumit dekat depa pasal depa yang minta bagi jadi rumit. Dan dalam kaedah fiqh juga begitu tuan-tuan. Ada benda yang kita tak gaduh fikir sebab dalam-dalam. Tapi ada orang dia jadi wah-wah. Benda tak nampak, dia kata nampak. Benda tak ada, dia kata ada. Dia kata, aku perasan lagu ada ni, tik cicak tadi ni di baju dia. Kita kata tak ada, bekas apa pun tak. Aku perasan lagu ada. Kaedah fiqh kata ada tak? Tak ada. Tosu duk fikir. Tapi bila kita duk wah-wah lagu tu, nanti jadi tak boleh. Sebab tu kena lawan. Zon kena kuat. Tu tak cerita lagi tik cicak kalau melekat di wire tu imam. Kan? Ataupun dulu dibincang sampai tahap apa tuan-tuan, tik cicak kalau melekat dekat tu, dekat hela atas wire tu sambung sampai bawah, wire tu sambung sampai kat baju tu imam. Adakah dia tu dikira sebagai hamal najas, memikul najis? Berbincang tak sampai tahap tu tuan-tuan. Saya pun di rumah pun lagu tu tak mau sebut lah dia recording, tapi duk tengkak, bukan tengah, duk tengkak juga lah. Kadang-kadang kes macam ni, duk bang kata benda ni halal jelas, haram jelas. Kemudian kaedah fiqh juga ajak kata tentang zon, tentang yakin. Bahkan kalau kaedah yakin ni kita terlepas betul kita yakin, Allah ampun. Kaedah fiqh. Tapi tak kita jadi nak rumit keadaan. Kadang-kadang kita faham lah kan, kita berinteraksi dengan orang macam tu. Kadang-kadang satu tempat je ada cicak, satu rumah dia sapu, satu rumah dia basuh balik. Jadi rumit. Jadi sebab tu keyakinan. Baik, sebab agama ni tuan-tuan, saya cerita sikit pasal ni kita semua dah tahu dah. Agama ini dia bukan kaedah dia lagi teruk kita buat, lagi tinggi pahala. Itu bukan kaedah dia. Kadang-kadang kita faham begitu. Lagi teruk kita kena jadi teruk ni, lagi bagus. Agama bukan begitu. Inna dina yusrun wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Agama itu mudah. Orang yang membuat agama jadi rumit, dia akan ditinggalkan zaman, dia ditinggalkan orang. Tapi mudah bukan bermaksud ambil mudah.
Tetapi syariat dia tak datang nak bagi orang sakit kepala, susah hati, serabut sampai tak, aku ni lagu mana ni kira haram ke halal ni kira sah. Kalau benda yang jelas-jelas lah ni, benda yang tak jelas ni. Saya nak bagi contoh pun tak boleh, dia rumah spontan ni, tapi nak abang kata tuan-tuan faham lah maknanya macam tu. Kadang setengah orang ni dia ambil semayang sampai 100 kali. Tak ada sampai 100 kali, tapi puluh-puluh kali saya bisa jumpa. Tak kebir semayang tu imam nak bagi tahiyat awal dah, dia tak kebir tu ihram tak masuk ni. Ada tuan-tuan. Kita pernah jumpa di 2-3 tempat. Dia jadi rumit lagu tu. Mandi wajib ni punya lama, dia takut tak sah. Dia jadi rumit lagu tu. Banyak tuan-tuan. Benda ni banyak lah ni saya jumpa. Dan kadang-kadang soalan mereka tu kita pun tak terfikir soalan sampai tahu tu. Ni saya nak bagi contoh tak boleh pasal ada video nanti dia tahu ustaz kata kat aku ni, saya tak mahu. Tapi contoh soalan tu saya rasa la ilaha illallah, tak payah fikirlah sampai tahu ni. Kadang dia fikir tu imam tu tadi kata dia di rumah dia mandi wajib dah. Tak payah fikir Dia tuan-tuan soalan ni macam lawak kan. Saya terima. Saya terlepas sebut kat dia. Mudah-mudahan dia tak tengok video ni. Takut dia kata kita kata kat dia kan. Aku rasa lagu tak banyak yakin pasal dia imam muda. Dia mula cerita kat saya buat. Ni apa fikir meter tu. Ada tuan-tuan jangan kata kita reka. Ada. Tuan-tuan jumpa orang kawan ni sampai tahap tu. Pasal aku nampak dia lagu. Dia mula. Setan bisik. Sebenarnya. Hadis Nabi kata al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'taman. Allahumma arsyid al-a'immata wa ghafir lil muazzinin. Imam itu penjamin. Imam itu penjamin dan tukang bank itu wal muazzinu mu'taman, orang yang amanah. Allahumma arsyid al-a'immata, ya Allah berilah petunjuk kepada para imam. Wa ghafir lil muazzinin, dan ampunkan para tukang azan. Beruntung muazzin, untung Nabi doa, ya Allah ampunkan para tukang azan. Jadilah kita Bilal muazzin. Dan imam Nabi doa agar beri petunjuk. Sebab tu tuan-tuan, saya nak tutup dengan ini dah boleh dah 5 minit lagi. Sebab tu tuan-tuan perasan tak, kalau tu imam di mana-mana masjid dan surau, dia pun mesti bagus. Dan saya mengaku, kalaulah ada imam dan juga ustaz penceramah ni, mungkin keilmuan ustaz ni lebih sikit ilmu, mungkin lah. Tetapi di sudut akhlak, di sudut ibadah, saya yakin imam ni lebih. Lepas tu Allah takdirkan imam, dia jadi imam. Benda remeh-remeh, kecil-kecil tapi penting, imam akan sampai. Imam lohor, imam masak, benda yang orang tak angkat dia. Dia mana ada video, dia mana ada orang kenal dia, tapi dia istiqamah dia. Kadang-kadang kita nak pergi telkin di kubur tengah-tengah hari lepas lohor tu kan, orang simpan banyak lepas lohor. Siapa nak pergi? Mana ada ustaz-ustaz selebriti apa tak pergi lah. Imam ni Qulhu kan, pergi tahlil di rumah-rumah, kadang rumah jiran-jiran yang tak nak main masjid pun. Tapi bukan kita ni pergi ni. Imam-imam ni lah yang pergi. Lepas tu tuan-tuan kalau nak bantu, nak bagi duit, nak apa, ni bagi imam ni dulu tuan-tuan. Imam tuan-tuan lagi hebat, lagi besar, lagi tinggi kedudukannya berbanding kami yang duk main sebelah sekali ni. Wallahi saya sebut. Kalau saya sendiri saya jumpa para imam ni, saya cukup hormat, saya malu. Sebab tu saya kuliah, saya tak mau jadi imam. Imam tuan-tuan lagi hebat. Jangan nampak nama besar dalam kamera, tak. Kami ni lemah. Kami cakap banyak, kadang-kadang dosa banyak. Tapi imam ni yang orang tak angkat dia, tapi di langit, masya-Allah tuan-tuan. Nabi doa para imam. Jadi tentu kalau ada apa-apa lah, kadang-kadang ustaz ni pun kadang-kadang mewah. Orang saya orang main hadiah jam, lagi orang main hadiah cincin. Bagi kat para imam tuan-tuan ni, dia pun lagi hebat. Di kampung tuan-tuan ni ada video pun ni, ada imam-imam kampung muliakan dia pun. Dia pun bukan ada duit banyak. Adalah elang cerita imam Kedah lagi tinggi kedudukan dia. Tapi secara umumnya imam-imam kampung ni dia jauh lebih hebat. Bila kita perhati pengorbanan mereka, susah payah mereka, pi tahlil, pi marhaban, pi apa, kadang-kadang Allah hebat. Beza. Kadang-kadang hari ni orang salah faham, orang nampak ustaz tu popular, dia lah alim. Tak, tu belum tentu. Kadang dia pandai cakap, nampak dia popular, pandai cakap, teriak sikit, dia lah paling orang. Tidak. Ni di kampung kita tu yang siapa pun tak tahu dia. Orang tu hebat. Pasal saya boleh masuk sampai situ pun saya tak tahu. Dia lah paling hebat sekali. Jadi saya ada sebab ni, saya contoh yang tu ni. Tak apalah. Tapi Nabi doa untuk para imam, dan Nabi minta keampunan bagi tukang azan. Jadi tukang azan ni Nabi doa khusus untuk tuan-tuan yang tukang azan ni Nabi minta. Jadi imam, okey saya ingat dah.
Al-imamu dhaminun, imam itu penjamin. Jadi semayang kita yang makmum ni, jangan fikirlah kita ada grantor. Bahasa orang putih kata grantor di depan. Okay? Dan bacaan kita kalau silap ni, jadi makmum ni, imam dah dhamin kita. Itu hadis. Jangan risau dah. Tapi semayang seorang di rumah, Fatihah kita silap tajwid, kacau. Kacau. Dalam syarah, saya ingat saya dalam syarah Sahih Muslim, saya ingat saya. Rasa silap dalam yang lain, tapi saya ingat saya yang tu. Imam Nawawi juga bincang tentang dalam kaedah ini. Maksudnya solat tak diterima, tetapi saya nak sebut pun takut ni, tapi yang saya faham begitu. Tetapi kefarduan dia tu gugur, dia tak dikira ditinggalkan solat. Macam tu, tuan-tuan faham tak? Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi bincang khusus dalam bab ni. Orang yang semayang pakai baju curi, orang yang masuk rumah merompak, lepas tu masuk waktu azan, masuk waktu semayang, sampai teka ni minum banyak ni. Sabar sikit contoh lah. Ini syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi cerita penyamun tu dia masuk rumah orang tu nak curi rumah, duk tengah curi, dengar bang, dia semayang. Apa hukum semayang ada di rumah yang dia samun tu? Semayang dia sah. Ini bab lain lah. Tapi tak terima, tapi dia tak dikira meninggalkan semayang. Faham tak? Maknanya dia tak dikatakan hang tinggal semayang. Tak, dia semayang. Sah tak? Sah. Tapi terima tak? Tak terima. Tuan-tuan kena mengaji. Kita kena mengaji banyak lagi. Perbincangan ini panjang. Sama macam kes semayang pakai baju curi dan sebagainya. Nak kata tak sah tak boleh, pasal sah bermain dengan rukun. Kan? Sah. Tapi di sudut terima tak? Tak. Tapi adakah bila tak terima dikira tak semayang? Tak, dia semayang. Tuan-tuan, macam tu. Yang seronok ni kita kalau ada masa ruang dan kita kena kaji. Pasal saya ada benar nak abang tuan-tuan ni. Dan saya nak tutup ni sebab saya ada benar nak abang tuan-tuan. Tapi selesai lah, dalam bab ni selesai. Yang dikatakan kambing itu digantikan dengan kambing. Maknanya bukan Nabi Ismail yang kena sembelih. Habis bab tu, selesai. Nanti dia akan masuk bab yang baru, Nabi Ishaq, kelahiran Nabi Ishaq. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa yafdal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.